Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matik alayya wa abu bisanni fa'asabana lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hakikatnya tuan-tuan sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam kajian ilmu kita ni, dalam malam ni kita syarahkan dalam kitab Syarah Hakikat Kehidupan. Nah, InsyaAllah sedikit masa lagi mungkin saya akan bawa sekali kitab ni hand out, boleh sambil kita ngaji boleh buka rujukan. Yang mana Allah takdirkan saya untuk syarahkannya, tulis sekarang, yang telah diteliti oleh beberapa, dipanggil saya anggap sebagai arif billah lah, orang yang mengenal Allah, iaitu almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasan-Din Al-Hafiz, kemudian Mufti Kelantan Datuk Syukri Sabu Fadilah, kemudian Mufti Selangor Datuk Tamiz, kemudian guru-guru saya yang lain insya-Allah juga turut serta dalam mentahqiq kaedah dalam kita menilai kehidupan ini. Kita belajar agama tuan-tuan, itu wajib menuntut ilmu agama itu, kerana agama ini diperlukan menjadi asas kepada kehidupan. Tapi dalam kita melihat kehidupan juga wajib, sebenarnya wajib melihat kehidupan berteraskan agama. Kadang-kadang kita ngaji bab agama, kehidupan tak sama. Tu bahaya tu. Ngaji bab agama, mari kat kehidupan beza 360 darjah beza. Maka timbullah fitnah di dalam agama. Fitnah bagi pembawa-pembawa agama yang hanya ditafsir pada agama yang berkisar tentang kulit saja, yakni pada namanya Islam, tapi tidak pada agama, yakni datangnya dari jiwa yang benar. Maka berbalik dengan mukadimah tadi, hakikatnya sedikit yang bersyukur. Sebab syukur ini dikaitkan pada kehidupan tuan-tuan. Syukur ini akan dinilai pada kehidupan yang benar-benar berlandaskan agama. Bagaimana nak tengok kehidupan berlandaskan agama? Ini bermulanya dengan jiwanya. Agama ni tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati dia. Hati ini dibenarkan lalu dizahirkan dengan lafaz,
kemudian dibuktikan dengan amal. 3. Adapun kadang-kadang tuan-tuan, dia boleh berlaku bukti dengan amal, tetapi belum tentu dia benar-benar beramal. Ini datangnya sifat munafik. Iza hadasa kazabah, bila dia berkata dia akan bohong. Dia mungkin boleh perwatakan dia menutup luarannya. Dari segi yang wajib, bagai contoh, saya mungkin, wah cantik ni kopiahnya, jubahnya, tambah ridaknya, kalau mungkin serbannya. Dari segi luaran, khalas, ahsanta, kemah. Tetapi di sisi Allah, bukan penilaiannya sekadar luaran. Di sisi Allah, penilaiannya bukan sekadar luaran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala, kata Nabi SAW. Allah akan nilai dalam hati kita, malah Allah akan nilai pada amalan kita. Dia serentak lah. Makna amalan cantik dah, adakah benar-benar kita beramal kerana Allah? Perlu dinilai semula. Bagaimana nak nilai amalan itu benar ikhlas kepada Allah? Maka datangnya ujian. Pada malam yang penuh barakah ni, saya nak menekankan dalam perbincangan tentang ujian. Hakikat ujian dan masalah. Kita dah pernah syarahkan tajuk ini. Cuma apabila nak dikaitkan dengan hakikat kehidupan ini, kita nak mendalami kembali apakah yang dikatakan hakikat ujian dan masalah ini. Nak dikaitkan dengan iman, yang mana sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak lihat adakah benar-benar kita ini mendirikan segala amalan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan uji dia. Dan surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, Allah berfirman yang bermaksud, yang mana adakah kamu dibiarkan berkatakan kamu beriman, qalu amanna, kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak, tuan-tuan. Allah akan tidak biarkan kita begitu saja. Malah umat-umat terdahulu diuji keimanan mereka melalui apa, tuan-tuan? Kehidupan yang berkisar tentang perhubungan sesama insan, yang mana iblis gagal dalam membuktikan, walaupun dia beramal mungkin sepenuh hayat hidup dia. Tetapi bila Allah uji dengan seorang insan ini Nabi Adam alaihissalam, maka terbuktilah sebenarnya dia beramal bukan kerana Allah. Ini dia. Allah uji dengan kehidupan yang bermula dengan insan ataupun dengan makhluk sekeliling kita ini, yang kehidupan kita ni berkisar tentang keluarga, berkisar tentang rumah tangga, berkisar tentang perniagaan, berkisar tentang semua perkara dalam kehidupan yang tak nampak pun agamanya. Siapa-siapa boleh bercakap tentangnya. Niaga, siapa-siapa boleh bercakap. Asal berjaya, boleh ke depan. Rumah tangga, asal dia boleh teka suami dia ke depan. Apa? Kesihatan, dia boleh ke depan, dia boleh bercakap. Tetapi adakah percakapan dia itu bermula dengan agama, yakni benar, atau dia hanya berkata-kata berdasarkan kehidupan luaran saja? Ini ujian. Sebab asas kepada kehidupan itu adalah agama. Allah jadikan kehidupan ini untuk illa liya'budun, untuk agama, untuk Allah. Sudah pasti barang tentu Allah jadikan kehidupan rumah tangga, kehidupan berniaga, kehidupan semua perkara yang kita hadapi 24 jam ini untuk apa? Untuk Allah. Cuma kita blank, kita tak tahu bagaimana yang dikatakan untuk Allah. Maka Allah datangkan ujian. Allah ajar, nak untuk aku, mari aku ajar, Allah kata. Apa makna Allah ajar? Baik, mari kita rujuk dalam kajian kita ni. Dalam bab ini, tuan-tuan, hakikat kehidupan, dia ada 4 fasa terjemahan hidup ni. Dia ada 4 fasa dia. Dia bukan kaji kehidupan berdasarkan pengalaman. Jangan sesekali, tuan-tuan. Sebab belum tentu pengalaman itu mengajar erti kebenaran. Sebab kehidupan yang dikira yang benar saja, yang palsu tidak dikira. Sebab tu Islam datang, tuan-tuan. Islam datang membawa kebenaran. Agama nenek moyang yang tidak ikut kebenaran, tinggalkan. Sebab itu jangan bersandar pengalaman.
Dia mesti bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kebenaran. Maka kaedah yang pertama itu cari kebenaran. Itu usul yang pertama. Selalu saya ulang, mana-mana tempat saya pergi, itulah siddiq. Dan kita masih berbincang syarah kita dalam bab siddiq, benar. Alaikum bisiddiq. Nabi pun suruh dalam riwayat Imam Muslim, hendaklah kamu berkata benar. Wajib, tuan. Kalau tidak benar, lawannya kazabah, bohong. Kalau kita gagal mencari kebenaran dalam kehidupan, bermakna kita akan pergi kepada kebatilan. Jadi asas kepada kehidupan itu kebenaran. Dan memang benar, agama asasnya yang benar. Ini apa? Tauhid, akidah. La ilaha illallah. Itu yang benar. Jadi dalam kehidupan itu asas yang pertama. Kita nak lihat balik kehidupan rumah tangga, perniagaan, semua perkara anak-anak, semua perkara. Apatah lagi ujian sekarang ini, penyakit yang sedang menular ini. Adakah mampu kita melihat kebenarannya, ataupun kita tenggelam dengan kepalsuan? Ini kita bimbang. Maka asas kena benar. Yang pertama. Yang kedua, amanah. Bila dah jumpa kebenaran, amanah dalam menyampaikan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan kamu simpan kebenaran. Qulil haq walau kana marran, berkata benar walaupun pahit. Saya akan sentuh bab kebenaran ni tuan-tuan dalam kehidupan seharian. Bab hukum tak usah sentuh dah, sebenarnya memang jelas benar hukum haramnya, wajibnya mana, hukum yang 5 tu tuan-tuan jangan disyarah lagi, sepatutnya ikut. Cuma kadang-kadang kehidupan kita ini mencabar hukum. Sebagai contoh, isteri, hukumnya satu je, wajib taat suami. Apa dalil dia bawa macam mana pun, selagi mana suami dia tidak suruh dia buat jahat, wajib taat suami. Itu hukum. Tapi berapa ramai yang agiu tentang ketaatan. Malah ketika nak taat, dia cari salah dulu, sedangkan Allah tak suruh macam tu. Kalau nak mencari suami yang sempurna, pakat tak kahwin dah. Orang lelaki tak ada pilihan nak taat seorang mak. Sekiranya Allah takdirkan mak itu backgroundnya tidak sebaik yang kita sangka, adakah kita tukar mak? Adakah kita nak cari kesalahan seorang ibu? Siapa mak untuk saya taat? Mak, kalau saya nak taat, mak kena jadi mak yang hafizah. Pening tuan. Kalau mak setakat alih batal pun tak berhenti, mak jangan cuba-cuba nak suruh saya jadi Al-Hafiz. Ini anak apa ni tuan-tuan? Ini anak Ghazali. Tapi seorang isteri berani dia berkata begitu bagi pada seorang suami. Kerana apa? Dia ada pilihan cari suami lain. Ni kita cerita bahawa hukum taat ni. Lelaki tak ada pilihan untuk cari mak lain. Malah lambakan anak-anak derhaka senang terhasil daripada seorang suami yang mengabaikan ibunya. Habis tuan, suami bukan anak lagi ni. Suami yang mengabaikan ibunya derhaka. Amin. Tak kisahlah, minta maaf cakap janggut sampai ke pusat ke, tetap anak. Mak ada lagi, isteri 4 cemerlang dia, terbilang. Isteri 4 hebat, tetapi mak terbiar, derhaka. Habis tuan-tuan. Cepat sikit sangat ustaz, bobohlah 10 isteri. Oh, hebat. Tapi dia gagal taat dengan mak dia, tidak dikira amalan. Malah antara azab dan bala turun, cash and carry, itu bala derhaka tuan. Kita tak sedar dosa apa yang sedang Allah tunjukkan sekarang. Belum cerita lambatkan isteri derhaka. Kalau seorang anak lelaki tiada peluang untuk menafikan bagaimana seorang isteri, pasti ramai isteri juga akan menafikan perkara ini. Sebab lebih mudah untuk menafikan suami. Seorang isteri, dia buat baik dengan mak dia macam mana pun, dia buat baik dengan jirannya sejuta orang, dia buat baik dengan seluruh dunia, tetapi dia gagal buat baik dengan suami dia, isteri derhaka.
Ini hukum. Lah ustaz, tapi isteri tu jahat, suami tu jahat. Tu suami jahat, masalah dia jahat kenapa? Dah suami kau jahat, yang kau jahat sekali tu kenapa? Dah mak kau jahat, yang kau jahat sekali tu kenapa? Memang mak jahat akan dihukum. Dah anak jahat tu kenapa pula? Dah balik, dah ada akal, dah boleh fikir baik buruk, takkan kau tak jadi baik? Ini hakikat tuan-tuan. Bab hukum jangan dipertikai. Tapi kerana gagal dalam ujian iman, dia akan pertikaikan hukum ketaatan. Ramai jumpa tuan-tuan, malah mencari kesalahan itu menjadi perkara yang asas dalam kehidupan dia. Dia akan cari salah. Sedangkan orang yang bertemu dengan Allah, dia tidak akan mencari salah, dia akan rasa bersalah. Orang yang mencari Allah itu dia tidak akan mencari salah, dia akan rasa bersalah. Itulah Nabi Adam alaihi salam. Cuba lihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam. Boleh tidak dia menyalahkan Siti Hawa? Boleh. Agak-agaknya lah siapa yang jadi punca Nabi Adam AS keluar dari syurga. Agak-agaknya lah tuan-tuan. Agak-agak lagi dah, memang ya pun. Iblis je masuk jarum dekat Siti Hawa, sekali closing jalan. Nabi Adam AS 3 kali tuan-tuan tak jalan, kena sekali closing dengan Siti Hawa. Dan Iblis waktu tu bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Dia datang dengan perwatakan yang dengan berusia, lelaki tua yang mukanya bersih, yang kesian. Dan Allah tutup hijab tu sekejap. Ini kuasa Allah. Dan saya selalu cakap mana-mana, setakat hari ini Iblis yang boleh menyerupai manusia sempurna. Jin lain tak, belum ada makam lagi. Dan ingat, Iblis masih ada sampai sekarang. Jadi hati-hatilah tengok kiri kanan tu. Kalau manusia sempurna, belum tentu manusia. Mungkin Iblis. Dan dia boleh menyerupai. Dan Siti Hawa termakan kata-kata pujuk rayu Iblis yang tidak dikenali pun. Dia kata apa? Kesian kamu berdua, nanti kan terkeluar daripada syurga, nanti kan payah. Kalau kamu tak nak keluar, aku dengar cerita ni je penyelamat kamu. Nampak liciknya Iblis ni. Bendanya Allah kata wala taqrabu hazihi syajarah. Allah kata jangan dekat satu pokok. Yang itu dia tuju tuan-tuan. Yang kita ni satu yang Allah suruh buat, la tusyrik billah. Yang syirik tu kita buat tuan-tuan. Jadi saya cerita bab ujian ni sikit. Yang syirik ini yang dibuat tuan-tuan. Dan derhaka ni sebenarnya terbit dari syirik. Tu dia. Dan kalau ikut Nabi Adam AS, boleh salahkan Siti Hawa, turun-turun kat bumi, engkau nya pasal ni. Tapi tidak. Nabi Adam AS doa tuan-tuan, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diriwayatkan 40 tahun minta ampun tuan-tuan. Itu pun setelah Nabi Adam AS jumpa nama Muhammad SAW. Itu baru diangkat. Kita di umat Nabi SAW, subhanallah, di mana-mana pun Allah ampun tuan-tuan. Nabi Adam AS tidak, kena di Makkahul Mukarramah. Waktu tu doa kena nama Nabi SAW. Tapi nak kaitkan Nabi Adam AS, kalau betul kita ni perjalanan kita mencari Allah, kita tidak akan mencari salah, dan kita tidak akan menyalah. Wallahi, siapa yang suka menyalah ini, perjalanannya tarik iblis. Belum apa-apa lagi dah cari salah. Allah suruh taat kepada Nabi Adam AS, yakni wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan benar Nabi Adam AS newcomer, tak ada apa-apa, tetapi Allah suruh hormat. Tetapi apa yang berlaku? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Dia tanah, aku api. Ayat ini tuan-tuan banyak berlaku dekat rumah tangga. Saya lebih berjasa dari suami saya. Dia siapa? Kalau tak ada saya, tak ada dia. Oh, hebat. Kemah, closing, maut orang panggil. Wa na'udzubillah min zalik. Dan anak pun tuan-tuan pun buat benda yang sama.
Mentang-mentang anak ini boleh bagi duit dekat mak, mentang-mentang anak tu boleh dapat segala kemudahan sekarang, mula bertanya dengan adik-beradik, kalau tak ada abang lah yang tolong. Tak ada. Tengok, dia tak cakap direct dengan mak je, tapi bila bergaduh adik-beradik, tuan-tuan, abang dah puas tolong mak, kau buat apa? Habis pahala, lebu. Bangga pun datang, aba, enggan, wastakbar, sombong, menyalah, mencari salah. Dan inilah perjalanan ujian, tuan-tuan. Ketika Allah nak menguji dalam diri kita ini ada apa, maka Allah akan uji kehidupan kita dengan bermulanya perasaan takut, tuan-tuan. Ketakutan ini dicampakkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Sikit je, tuan-tuan. Saya cakap terang-terang ni, saya praktiskan terus dalam hakikat kehidupan, dalam rumah tangga kehidupan. Anak-anak lelaki ni saya cakap siapa ngata kat diri juga ni, dia cukup takut duit dia habis kalau mak minta. Cukup takut. Kalau mak tak minta, buat doa aku, doa selamat, lega aku kata. Mak tak minta dah ni, lega. Malah tak berfikir tentang mak dia susah payah, dia mengatakan dia susah. Ni masalah ni. Ni cakap kat diri saya ni, saya kata kat diri saya ni. Malah dia boleh argue, kenapa aku boleh bersusah-susah padahal orang lain ada. Contoh, Allah uji ketakutan, takut rezeki itu, tuan-tuan. Khauf wal ju', yang ni merasa kelaparan, sambung takut kepada kurang rezeki. Dan rezeki ni bukan sekadar rezeki lapar ni, ju' ni lapar ni dia tarifkan juga tentang rezeki. Apa lagi yang berkaitan dengan rezeki? Sembuh, sihat, kaya, kuat. Kita takut kehilangan perkara-perkara ini. Tetapi bila takut kehilangan, rupa-rupanya kita ingat, kita mencari jawapan. Contoh, kalau kita takut kurang rezeki, kita takut sakit, tuan-tuan, kita sepatut cari siapa? Dalam saat kita berikhtiar secara syariat, jangan lupa hakikat. Sekarang ni kita bersyariat, mengetepikan hakikat. Bimbang-bimbang, Allah akan tambah. Allah kata apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Allah bagi ujian takut dengan merasai kekurangan rezeki, kekurangan harta, benda, jiwa, hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jawab dengan iman. Kita bersyariat. Sebagai contoh, malam ni, tuan-tuan, kita diuji dengan penyakit. Syariat ikhtiar, hakikat berlindung dengan Allah, bukan lari daripada Allah. Ini rumah Allah, datang pada Allah. Di saat kita bersyariat, pakai sanitizer, pakai semua kebersihan, dan Allah dah bagi hint lah, maknanya kuman tu boleh dihilangkan dengan bersih. Please, Islam an-nazafatu minal iman. Allah dah ajar bersih. Kemudian kita berlindung daripada mudarat, bukan sekadar berlindung pada penyakit. Yang kita bimbang adalah mudarat pada penyakit. Ni malam ni nak sentuh sikit ni, tuan-tuan. Kita jangan lupa, pada penyakit ada lagi satu sifat yang melibatkan iman. Penyakit kalau syariatnya doktor, dengar nasihat doktor, alhamdulillah, selesai. Doktor cakap apa? Tulis macam-macam lah, doktor tulis kat luar tu ada tulis kena gini, basuh. Tapi nasihat daripada ulama ada. Kena buat list juga, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa? Penyakit satu bab, mudarat satu bab.
Kalau penyakit kita hindar tetapi tidak hindar daripada mudarat, mudarat ni sifat Allah. Kalau Allah murka, Allah letak mudarat, tanpa siapa pun boleh angkat mudarat tu, melainkan illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Maka kita berikhtiar, bersyariat. Allah uji tadi kekurangan duit, Allah uji penyakit, Allah uji kita dah sihat-sihat pun sakit, wa ima wa na'udzubillah, berkaitan dengan nyawa pula tu. Jadi kita takut tuan-tuan. Bila takut ini datang, kita kena renung ketakutan ini sekadar mana ketakutan kita ini kita ikhtiarkan. Bila kita takut kepada Allah, pertama buat syariat Allah. Apa maksud syariat Allah? Jangan buat kerosakan. La tufsidu fil ardh. Kita pun jangan buat kerosakan, makan benda-benda yang rosak, benda-benda yang penyakit, benda-benda yang tidak disempurna. Itu. Kemudian Allah kata apa lagi? Kebersihan jaga. Tapi jangan lupa hakikat ada di situ. Apa dia? Yang menyembuhkan aku. Jadi bila nak menyembuhkan, itu mesti kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah aku, Allah kata. Sembah Allah. Menangislah pada dia, rataplah pada dia, angkat mudarat ya Rabb. Saya dah pernah buat live sebelum ni, dah sebelum lepas pada mana satu tempat lagi saya dah sebarkan benda ni. Yalah, mudah-mudahanlah sebarkanlah yang mendengar malam ni, semua yang dengar tuan-tuan. Tuan-tuan doa begini tuan, salah satunya adalah begini. Ini Allah sedang uji dari sudut penyakit. Kita ikhtiarlah, doktor buat kerja doktor dah kita ikut. Satu benda yang kita kena buat, kerja iman. Kerja iman kena buat tuan-tuan. Apa kerja iman? Adalah dengan berharap kepada Allah. Apa caranya? Berdoa. Bagaimana doanya? Kena faham. Sebab doa datang dengan faham dan yakin. Bagaimana caranya? Begini tuan-tuan. Ya Rabb, daripada engkau lah mudarat ini datang, kepada engkau lah mudarat ini dikembalikan. Kan? Allah aja. Ini 155 surah Al-Baqarah 155. Surah Al-Baqarah 156 Allah aja apa? Sesiapa yang tiba musibah, qalu, ada tak dia punya kata kunci kat situ? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ayat ni bukan ayat untuk orang mati. Ada juga yang faham lagi macam tu. Orang tak mati lagi lah. Siapa kata orang mati katanya? Ada juga tu yang duk faham macam tu, orang mati. Mana ada orang mati? Qalu inna lillah, sesungguhnya, wa inna, semuanya datang dari Allah. Kita pun pening apa datang pada Allah pun penyakit pada manusia. Memang penyakit pada manusia, mudarat pada Allah. Apa bukti mudarat pada Allah? Nama Allah. Apa bukti nama Allah? Darra. Ada hadis, ada. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Tuan-tuan keluar rumah, kaki kanan baca itu bismillah tawakkaltu Allah, tambah sikit, Allah hantar malaikat 70,000 malaikat hantar ke bangsa saya. Keluar rumah nak pergi mana? Jihad, nak pergi apa? Mencari nafkah, rezeki. Ya Allah, lindungi aku daripada mudarat penyakit. Maka kita pun doa begini, ya Rabb, ini doa Melayu pula, angkat dari mudarat ini datang daripada engkau, dan mudarat ini kembali kepada engkau. Manusia tak akan boleh hilangkan mudarat. Ni kes kita makin bertambah kat Malaysia ni. Terkini saya tengok dah 500 lebih. Kita dah buat ikhtiar habis-habisan tuan-tuan. Bukan tak buat ikhtiar, buat dah. Bukan duduk menyandar. Dia tak ada. Masing-masing dah berbungkus dah tuan-tuan. Sila-sila datang masjid daripada berbungkus semua dia dengar. Buka ini muka dengar, dah bungkus dah. Pening kita. Memang ikhtiar dah. Sanitizer laku, mask laku. Ada pula yang ambil kesempatan. Time itulah dia nak ambil kesempatan. Ya Rabbi. Ada juga yang ambil kesempatan. Ketika syariat kita dah lakukan, buat kerja hakikat, kerja iman itu jangan ditinggalkan. Apa dia? Sujud. Sujud pada Allah, tingkatkan ketaatan. Istighfar banyak-banyak.
Ini nama syariat hakikat tidak terpisah. Orang yang bersyariat itu pasti berhakikat, pasti tuan-tuan, pasti sepatutnya. Tapi ada yang bersyariat tidak berhakikat begitu, tidak ada dengan iman, itu jahil. Orang yang berhakikat tetapi tidak bersyariat, itu zindik, rosak. Beriman contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman cukuplah, tak payah solat, hancur dia, tak boleh lah. Pasti dia kena buktikan wa yuqimuna shalah, dirikan solat. Samalah juga, tanda kita takut pada Allah bukan bermaksud kita buang ikhtiar, pakai sanitizer, pakai ubat, pakai, tetapi jangan kita lihat mudarat pada penyakit. Ini ujian, tapi Allah akan buat tuan-tuan. Allah akan uji hati siapa yang ada Allah, hati siapa yang tiada Allah. Hatinya ada Allah, dia tetap bersyariat, doktor suruh buat dia buat, takut dia membawa dia dekat dengan masjid, dengan Allah, dengan taat. Sebab mudarat hanya pada Allah. Inna lillah, dari Allah mudarat ni datang. Wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah mudarat ini dikembalikan. Ya Rabb, kau angkatlah mudarat pada penyakit ini. Jangan jadikan penyakit ini berserta dengan mudaratmu. Kami berlindung daripada kemurkaanmu. Kita jangan sekadar berlindung dengan penyakit, murka Allah kita tak nak lindung. Mungkin kita ada murka yang terselindung, apa dia? Syirik kepada Allah. Kita mendabik dada bahawa sihat itu kita. Kita mendabik dada bahawa harta itulah kuasa. Kita mendabik dada bahawa seluruh harta jiwa hasil tanaman itu dengan kita. Maka Allah buktikan bukan dengan kamu tetapi dengan aku. Cuba lihat, kalau Allah tidak angkat mudarat ini tuan-tuan, collapse satu-satu bisnes sekarang tuan-tuan. Ekonomi akan lumpuh, minyak turun habis-habisan sekarang ni tuan-tuan. Gelombang ekonomi semakin begini. Allah kata, di mana kekuatan kamu? Sepatutnya ini yang kita kena syarahkan tuan-tuan. Ini ujian. Begitu juga dengan ujian rumah tangga, sama. Dalam ujian keluarga, saya namakan keluarga. Berbalik dengan isu anak tadi, jangan takut untuk taat kepada mak ayah. Allah uji memang ada ketakutan tuan-tuan, tapi jawab ketakutan itu dengan iman. Ketika duit menjadi masalah, jangan jadikan masalah duit itu. Macam mana tak nak jadikan duit itu masalah? Rezeki kan ada. Jawablah isu itu dengan iman. Rezeki tolong jawab. Selagi aku berbuat baik kepada mak aku, selagi itu rezeki takkan putus. Walaupun duit aku putus, tetapi rezeki takkan putus. Sebab takrifan rezeki bukan pada duit semata-mata. Tetapi kalau Allah jamin rezeki, ada duit. Jarangnya Allah jamin rezeki tak ada duit. Tapi Ustaz, saya tak ada, kita tak ada, orang bagi duit, adalah tu. Tak dari kita, dari orang lain bagi. Ustaz nak pakai berapa? Saya ni perlukan sikit duit ni, nak sekolah ni banyak ni. Ni sambil cakap ni perlu juga ni, dia buat announce juga ni. Berapa nak bayar ni, berapa bulan-bulan bayar? Tak banyak, 35,000 sebulan. Tu dia Ustaz. Wallahi saya cakap baru ni, tak apalah saya cerita sikit. Kuasa Allah, saya cerita kuasa Allah. Saya cakap, ceritanya saya nak tolong dia ni, tolong maksudnya saya nak ambil produk dia, kita nak, sebab dia ada satu produk bagus, minuman. Saya cakap bagus ni, apa dia? Air nanas. Saya dah bawa untuk sekolah lah, saya cakap, bagus ni, saya nak ambil ni, buat hari Jumaat sambil-sambil buka bonet van tu kan. Buka, tambah-tambah saya cakap. Lepas tu saya pun cakap kat dia, boleh tolong tak saya bakar mesej ni? Untuk apa Ustaz? Saya ada sekolah, saya nak cari dana sikit. Yelah, separuh saya pakai, sebab memang saya buat training, saya buat ni, saya fund sekolah. Berapa saya nak pakai? Saya cakap, saya nak pakai adalah dalam 10,000 ni. Sekarang saya transfer. Pum, dia transfer sekarang tuan. Sekarang waktu tu dia transfer. Saya cakap Masya Allah. Dan yang menariknya, dia jawab apa? Terima kasih Ustaz bagi peluang saya infak. Ini luar biasa tuan-tuan. InsyaAllah sudah. Okey. Bawa ni. Masuk dah. 40 second. Okey, tak apa. Kita bagi laluan untuk azan. Khair.
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbah wa ba'as maqama mahmud innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair, kita sambung dan kita buat kesimpulan berbalik tentang tadi. Dia sedekah tuan-tuan. Dia kata apa? Terima kasih ustaz kerana bagi peluang saya untuk infak. Bagi peluang, dia melihat itu peluang. Alhamdulillah, sebab dia dah dengar ceramah sebelum tu. Saya kata apa? Orang senang akan susah kalau tak ada orang susah. Ulang lagi sekali. Orang senang akan susah kalau tak ada orang susah. Jadi orang senang kena jumpa orang susah. Terima kasih. Terima kasih lawak jadi susah. Kalau tidak susah saya. Pening orang senang, orang susah. Ini macam orang ada. Sebab apa? Nanti dia tanya harta tu dari mana dapat, ke mana pergi. Jadi jangan kita lihat dari satu sudut. Kesusahan itu Allah uji tuan-tuan, untuk menguji apa yang ada dalam hati kita. Sebab itu antara kesimpulan ujian yang pertama, ujian yang berlaku ada untuk menyatakan keimanan kita. Ujian yang berlaku untuk menyatakan di mana asas kita, kat mana kita akan cenderung. Kita nak cenderung kepada rezeki Allah atau nak cenderung kepada makhluk.
Apa maksud makhluk? Kalau aku tak usaha tak jadi ni, aku kena lagi ni, lama-lama tinggal Allah. Nak mencari harta, nak mencari hak Allah. Allah punya tu, rezeki Allah tu, duit semua tu, tapi meninggalkan Allah. Orang Jawa kata cannot brain. Macam mana nak dapat Allah punya tapi tinggalkan Allah? Bolehlah dapat istidraj. Nak Allah sembuhkan tapi tak nak doa. Macam mana maunya orang panggil. Kalau begitu dia akan sandar pada usaha qadariyah. Kalau tak usaha tak jadi qadariyah. Kalau serah pada Allah bulat-bulat jabariyah. Allah belaka. Dah kamu tu siapa? Aku hamba. Dah hamba kena buat kerja. Oh iya ke? Kamu buat kerja, Allah akan melaksanakan tugasnya. Apa dia? Memberi rezeki pada kamu. Contoh begitu, kena sembang dengan kawan. Menyembuhkan kamu. Oh begitu. Ya. Makna kata apabila ujian berlaku, kebergantungan kita kepada Allah 24/7, tuan-tuan. Patutnya setiap kali ni, ya sembuhkan ya Allah, ya Allah sembuhkan, 24 jam. Pakai hand sanitizer berapa minit sangat. Kita nak lari daripada kontak pun berapa jauh nak lari, tuan-tuan. Sila hari bulan, ya Allah, kita minta jauh je lah. Terjumpa, ya Allah, risau juga kan. Tapi takut kita jangan sampai menghilangkan hakikat, sampai lupa siapa yang memberikan mudarat, Allah. Maka dia kena macam mana dia takut daripada badannya dijangkiti kuman, takutlah hati dia dijangkiti penyakit syirik. Ini yang berlaku. Maka di sini kita tulis bahawa dosa yang menyebabkan apabila satu musibah itu makin bertambah berat, makin bertambah tenat, makin bertambah pekat. Tu ayat dia. Berat, tenat, pekat. Apabila dia menambah ujian itu dengan dosa. Takut, tuan. Dia menambah ujian itu dengan dosa. Allah uji dia susah, tambah dosa susah. Apa dosa dia? Melewat-lewatkan solat. Satu. Tapi dosa yang lagi besar, kenapa dia lewatkan solat? Sebab dia tak rasa Allah berkuasa. Datang dosa syirik. Apa maksud syirik? Menyekutukan Allah Ta'ala dengan merasakan ada kuasa lain. Nah, ini yang kita bimbang. Allah uji senang, senang pun ujian, tuan-tuan. Allah uji senang, campur dosa. Kesenangan itu akan menyebabkan dia ditimpa mudarat. Bukti, waktu sihat kita buat jahat. Bila sihat buat jahat, Allah bagi sakit yang melarat. Hati-hati, tuan-tuan. Ada orang diuji sakit ni, keluar daripada tajuk corona lah. Sekarang kalau sakit dia tak ada lain lah, corona. Sampai orang, tuan-tuan, sampai dia nak bersin pun takut, tuan-tuan. Jangan main-main. Kelang kabut dia lagi, padahal bulu hidung dia gatal. Ataupun dia kesedung apa, punyalah takut sekarang ni, tuan. Nak batuk, padahal tekak dia gatal ke apa ke, tak adalah isu apa. Punya bahaya lah, kita keluar kejap penyakit tu. Ini penyakit. Sesiapa yang diuji sakit dan dia menyakitkan orang. Ada tak, tuan-tuan? Contohlah saya, Allah uji saya sakit, menyakitkan orang. Apa menyakit orang? Kau ni tak kerti jaga aku ke? Dia boleh marah orang. Kau tahu tak aku sakit? Dia mulai sakit hati. Padahal yang sakit badan, hati pun sakit. Apa kena-mengena badan dengan hati? Yelah Ustaz, badan sakit, hatilah sakit. Mana ada? Kalau hati dia sihat, tak sakit, tuan-tuan. Badan sakitlah, badan sakitlah, tak ada masalah. Badan biarlah sakit. Kenapa hati pun sakit? Rupa-rupanya waktu sihat dia tak beramal. Bila sihat tidak beramal, hatinya kosong. Allah uji sakit, ya Rabbi, menyakitkan. Kadang-kadang kita nak jaga tu, aku nak sumbat ubat kat muka tu. Datang perangai tu, kita pula diujilah. Sabar. Kau ni kan, mula hati-hati, tuan-tuan. Tapi kalau dia uji sakit tapi tidak menyakitkan dia. Sakit je, sakit.
Senyum nampak? Badan sakit, hati tak sakit. Oh, luar biasa jawab gini. Masya Allah, tabarakallah. Dah sampai masa, lama dah pakai ni, biarlah sakit. Lama dah pakai, sampai masa agak dia jawab, kita dengar pun nak sakit juga, kita dengar pun macam nak sakit juga. Punyalah hikmah kesakitan itu menyebabkan yang sihat belajar. Begitu. Sama juga dengan Allah uji dengan harta. Tak ada duit, kenapa hati sakit? Yang tak ada duit, yang sakit hati. Sebab apa? Sebab waktu dia ada duit atau waktu dia ada masa. Duit ni dekat dengan masa. Kan dua waktu, masa lapang, masa sihat. Dua ni tuan-tuan. Dua ni. Waktu ada masa, dia tak isi masa. Dia banyak buang masa dengan benda-benda yang lara. Apa makna lara? Dunia. Bila Allah uji dia nanti tak ada duit, itu yang sakit hati dia, tuan-tuan. Dia sakit sungguh hati dia. Itu menunjukkan bahawa, menyatakan kondisi iman dia, tuan-tuan. Cakaplah macam mana, hati sakit tak maksudnya iman gitu. Tak. Orang yang Allah bagi iman dia kuat, hati dia tak sakit, insya-Allah. Kerana ujian ini itu untuk menguji iman. Tetapi macam mana nak uji iman? Allah ujilah syariat. Syariat akan diuji untuk menguji apa yang ada di dalam hati. Allah uji syariat duit untuk menguji apa dalam hatinya. Allah uji syariat sakit untuk uji apa dalam hatinya. Kalau dalam hatinya itu sudah dibangunkan pergantungan harap kepada Allah, maka ketika diuji, pengharapan dia terus kepada Allah, dan dia terus berusaha macam biasa, tuan-tuan. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ini kesimpulan penutup. Dan apa saja yang bermaksud, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Kesalahan orang lain, tuan. Dapat suami yang harap kepi, nak salahkan siapa kalau ikut ayat ni, tuan? Dapat suami yang harap kepi. Ustaz, suami saya ni menjengkelkan ni, menyakitkan hati saya, musibah betul bagi saya. Allah berfirman dan surah Asy-Syu'ara ayat 30. Apa dia, Ustaz? Apa dia? Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dia semua ujian akan rujuk pada diri, tuan-tuan. Bila Ustaz, kalau dia ada 3 isteri, 4 isteri, macam mana tu? Contoh pula ni kalau suami. Kalau tadi isteri dapat suami yang macam tu, kalau suami dapat isteri yang sebaliknya. Suami jenis bagus, alhamdulillah. Isteri pula naik tocang. Pun juga sama. Asas pertama kena tengok. Mungkin ada salah aku. Ya, itu mengaku salah, bukan mencari salah. Kalau ada seorang isteri tu jelah kita ada, tapi begitulah perangainya dulu, kini dan selama-lamanya. Dia jadi penentang tegar, panggil. Apa silap aku ni, ya Allah? Tu cara dia, tuan-tuan. Kena begitu, lapang dada lah. Habis tu kalau ada 2, ada 3, tengok pula yang pertama macam mana. Kalau pertama dia dah selesai didik, yang kedua dan ketiga, dia tengok pula. Tu sebab saya bercakap ni, kita kena cerita semua. Dia tidak ada dapat yang pertama okey, yang kedua pun salah suami juga. Pening kalau semua nak salahkan suami. Dia tengok yang mana permulaan dia. Sebab tu hati-hati, jangan cuba-cuba. Ada orang nak cuba-cuba, belum habis lagi mendidik yang pertama, dia cuba yang kedua, pening kepala, tuan. Nanti tak tahu yang mana satu kita nak sandar. Tapi biasanya sandarkan balik kepada yang permulaan. Tengok ni musibah. Kalau yang pertama tu musibah dah, dapat juga yang kedua musibah, memang balik pada suami itulah, cek lah balik. Itu saja, itu cara masuknya. Saya nak cerita malam ni, itu antara salah satu kaedah. Kalau pertama tu okey, tak tiba dapat kedua musibah, baik, kita renung juga diri kita, tapi kita tengok juga. Dan isteri itu akan berkata begini, suami musibah, tengok diri dia pula, ada tak rekod-rekod dia, kena tengok. Ni dia. Sebab tu saya sedang nak buat kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor, insya-Allah.
bagai rumah tangga lah tuan. Kita buat kaunseling. Ni kena ada kaunseling. Apa dia kaunseling? Terutamanya ada masalah-masalah konflik ni tuan. Kadang-kadang konflik ni datang dari pengalaman-pengalaman dulu yang tidak diselesaikan dengan cara iman. Kebanyakan dia tidak dibawa kepada iman. Biasanya akan mencari kesalahan. Ini yang berlaku. Contoh, dia pernah berkahwin yang kedua dan ketiga. Apa dia belajar? Apa dia dapat pengajaran? Kalau musibah itu membawakan dia terbeban, makanya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Terdahulu tu tak selesai. Sama juga dengan perkahwinan yang nak kahwin lagi pun saya cakap, nak kahwin lagi lelaki. Sebab ni saya cerita ni dia membawakan pada musibah. Ramai kalau jumpa-jumpa, oh pening lah, oh, kahwin dua ni musibah betul. Ini tu masuk tajuk tu. Musibah mudarat lagi banyak daripada manfaat. Cek balik. Sebelum nak kahwin yang kedua, kursus dulu. Ini kursus yang pertamanya 2 hari, tu pun ponteng. Bila kursus? 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Dah nak kahwin kedua? Tak payah. Kita dah otai. Kalau dah otai tak bergaduh lah tuan. Yang pertama okey. Yang pertama pun UFO terbang lagi. Nak bawa yang kedua. Contoh. Ini buat contoh, tapi sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Itu je. Okey, baik. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan daripada apa tadi yang kita bincangkan, ujian untuk menguji iman. Kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Ini ujian yang kedua, ujian akan menguji kita mampu tak melihat sifat kekuasaan Allah. Yang kedua. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam yang penuh barakah ini menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohonlah tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan kita ambil kesempatan ni dalam Radah ni tuan-tuan, Radah min Riyadil Jannah ni, waktu doa makbul ni tuan. Mari kita sama-sama doa di atas segala musibahnya ada ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna bitakwil. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Wahhab ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami pada malam ini ya Allah, kami berkumpul dalam taman-taman syurga ya Allah, Radah min Riyadil Jannah. Pada waktu ini, pada ketika ini, doa ini mustajab ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, kau angkatlah mudarat yang sedang berlaku atas dunia yang ada sekarang ini ya Allah. Kaabah dikosongkan ya Allah, rumah-rumahmu dikosongkan ya Allah, kerana musibah yang melanda ini ya Allah. Kau angkatlah ya Allah. Sesungguhnya kami benar-benar melihat dengan hati kami yang beriman kepadamu, mudarat ini datang daripadamu ya Allah, dan hanya kepadamu jualah mudarat ini dikembalikan ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan mudarat pada penyakit yang sedang melanda hari ini ya Allah, iaitu coronavirus ya Allah. Sesungguhnya coronavirus ini makhluk ciptaanmu ya Allah. Kami yakin mudarat itu datang dengan izinmu ya Allah. Kau angkatlah ya Allah. Mungkin dalam doa ini ya Allah, dalam surga taman syurga ini ada doa-doa yang wali-walimu ya Allah. Kau terimalah doa dia ya Allah. Kau angkatlah doa ini ya Allah. Mudah-mudahan berkuranganlah segala mudarat yang ada ya Allah. Kami berlindung daripada kemurkaanmu ya Allah, dari dosa-dosa yang kami lakukan sesengaja tidak sengaja ya Allah, dari dosa-dosa syirik yang kami lakukan dengan menyekutukan dengan kekuasaan pada makhluk ya Allah. Sesungguhnya makhluk tiada kuasa ya Allah, makhluk tiada kuasa ya Allah, makhluk tiada kuasa ya Allah. Engkau lah yang maha berkuasa ya Allah. Sesungguhnya kami melihat benar bahawa Engkau lah yang berkuasa ya Allah, sehingga kini masih belum jumpa penawar ya Allah. Turunkanlah penawar ya Allah, dengan Kau mengangkat mudarat dari penyakit ini ya Allah. Kau berikanlah kesembuhan kepada yang sedang menanggung penyakit ini ya Allah. Kau lindungilah kami semua ya Allah, ahli keluarga kami seluruh qaryah ini ya Allah, dan seluruh penduduk dunia muslimin muslimat dan seluruhnya ya Allah. Rabbana amanna innana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.